Wow, welcome back to my channel. Annyeonghaseyo yorobun. Rasa dah lama dah tak buat video kat YouTube. And finally today I'm Syahira binti Mat Sanati finally make this video for you guys. I'm sorry for not being able to make video on YouTube, not being active on YouTube. Sebab kenapa aku dah lama tak buat video? Sebabnya the first reason is Syahira seorang yang busy. Aku pun tak tahulah aku busy celah mana. Tapi tak ada masa nak record. Kenapa tak ada masa nak record tu? Sebab tak tahu nak buat content apa. I don't know what type of content that I should make for my video. So the third one tak ada, tu je lah rasanya. Itulah alasannya, dah 2 bulan dah tak buat video ni. 2 bulan guys. I'm so sorry for, especially to my subscriber. Aku dah lah ada subscriber pun adalah kawan-kawan aku. Lepas macam sendu je, nanti diorang tanya, apa function kau suruh aku subscribe tapi kau tak buat video? Okay, seperti yang mana korang tengok kat bawah dekat tajuk video aku. So benda ni aku ambil inspiration daripada Bibi Yusof. So if you guys tengok Bibi Yusof punya YouTube channel, dia ada setiap hujung bulan tu she will make some book review. Dia sebulan tu dia boleh baca dalam 4 ke 5 buku. Macam aku macam wow, terinspiration sangat nak baca. Okay, so basically buku yang aku nak review hari ni adalah novel English. So ni adalah 2 buku yang aku akan review hari ni. First, That's Not What Happened. That's Not What Happened. And second one is It Only Happened in the Movies. Macam ni cerita dia. Aku tertarik nak baca buku English novel ni lama dah. So masa lepas PM, I went to Popular Bookstore dengan my mum. Lepas tu masa tu if I'm not mistaken, my mum ada voucher buku 30% rasanya baca buku Popular. So masa tu kena carilah buku cerita. Dia Popular kata kalau nak dapat diskaun ni kena beli buku cerita kan. So entah macam mana aku terdetik nak pergi dekat bahagian buku-buku English kan. Buku-buku novel English lah. Lepas tu aku pun try lah baca sinopsis kan. Macam kau tengok, lepas tu kau baca sinopsis belakang dia kan. So bila aku baca sinopsis belakang dia tu macam it's been 3 years since the macam tu semua, aku macam boleh faham. Aku macam kenapa aku tak baca buku English sebelum ni sebab bila aku baca sinopsis kat belakang ni, bukan aku tak faham, aku faham je. Macam lepas tu dalam menarik macam aku faham je. Lepas tu aku try lah pula buka kat depan dia kan. Bila aku buka kat depan dia, mana lah? Ni lah depan dia kan. Dia reader, I'm not sure bila aku baca adalah 2-3 perkataan yang kita tak kenalkan. Tapi itulah cara kita nak tambah vocab English tau. So for those yang tak pernah baca buku English, try baca. Sebenarnya reason kenapa kita tak nak baca buku English sebab kita takut, sebab kita tak faham. Macam English macam bukan bahasa kita kan. Macam tapi sebenarnya kita dah belajar English ni daripada kindergarten lagi. So why not? Memanglah ada perkataan yang korang takkan faham. So for me, if you can see, I ada highlight. Nampak tak aku highlight sebenarnya? Terdekat pula. Mana macam tu. Macam tu. Nampak tak warna oren tu? Ada warna oren tu. Tu perkataan yang aku tak faham. So tips dia adalah korang jangan baca tu korang pergi cari maksud kan. Baca tak jumpa cari maksud, janganlah. Sebab nanti dia akan ganggu korang punya fokus nak membaca tu. So what you have to do is you just baca je, tak faham you highlight. So highlight akan ada dekat tangan I lah. So I akan highlight. Contoh satu masa tu I baca dalam 3 chapter. So 3 chapters tu I akan tengok balik word yang I highlight and search on Google. Lepas tu mana kau tengok dia tu bang. Ni buku kecil macam ni untuk listkan you punya vocab. So banyaklah tukar.
So you boleh list. So itulah cara korang nak tambah vocab, nak improve English. Sebab aku pun dalam proses proses dalam nak improve lah, nak mengimprovekan diri tu baca diri dalam English. Apa benda aku ni? Macam tu lah. So for those yang out there yang nak ada try tapi nak try membaca buku English, try lah. Even though kan dalam satu buku surat ni ada 5-10 kataan yang you tak faham, tapi bila you pergi search apa semua, menarik je sebenarnya. Macam tu lah. Okay, so I will start to review this book. Panjang pula mukadimah dia. Okay, Cuk, can you please check the button subscribe? If you're not subscribed to my channel, please do so. Okay, if you're done subscribe to my channel, you can continue to watch my video. Oh, but don't forget to share and comment. Thank you. Okay, so tajuk dia adalah That's Not What Had Happened. Nampak tak? That's Not What Happened. So cerita ni best lah, dia pasal friendship. Penulis, watak utama dalam cerita ni, penulis lah kan. Watak dalam cerita ni, dia nak apa yang kaitan That's Not What Happened ni, sebab dia nak bagi tahu orang pasal kejadian yang orang tahu, kisah kejadian yang orang tahu tu adalah tak betul. Kisah sebenarnya lain sebenarnya. So apa kisah tu? Kisah tu adalah dia pasal nama watak ni, aku tak ingat sekejap. Apa nama dia? Dia nama gue L lah kot, aku rasa L. Bukan L tu, no. Jangan tertukar, L tu tak ada dalam watak ni. Okay. So L ni dia ada kawan baik nama Sarah. So one day ni dekat sekolah dia orang pergi dekat sekolah. L dengan Sarah ni tengah lepak kat tandas tau. So dekat lepak dekat tandas tu, tiba-tiba dia orang nak keluar tandas tu, dia orang dengar macam bunyi tembakan. Macam tu lah bunyi piu piu piu. Entahlah, bunyi tembakan pistol lah kan. So ada seorang ni perempuan ni ada seorang perempuan ni nama dia Kai. Dia ada dalam tandas tu juga. So dia macam dah tahu dah, ni bunyi pistol ni, macam mesti ada something happen lah, macam tu. And then dia pun tarik lah Sarah dengan L masuk balik tandas, suruh menyorok dalam tandas kan. So dia pun menyorok dalam tandas. Okay, Sarah dengan L ni dalam tandas sekali, Kai ni dalam tandas yang lain. Kai ke nama dia? Suka hati mak bapak aku je, Kai. Balik sekejap. Ada nama dia, Oh, Kelly. Kelly. So Kelly, Sarah dengan L dalam tandas sekali. Kelly ni dalam tandas yang lain. So diorang pun senyap lah dalam tandas kan. Tiba-tiba yang penembak tu, dia macam berlaku penembakan lah kat sekolah dia. Sebabkan lelaki ni macam mental dia macam terpengaruh dengan game tau. So macam depressed ke something like that lah. And then dia pun masuk dalam tandas tu. Okay, masuk dalam tandas tu, dia buka satu-satu pintu macam tu tau. Boleh bayang tak? Imagine. Dia buka satu-satu pintu tu, memang takut gila lah. So lepas tu bila dia buka tandas yang ada L dengan Sarah ni, tembakan yang dia nak tembak dekat L tak kena bahu L. Tapi bila tembak dekat Sarah, kena Sarah. So pada kejadian tu, yang ada dalam tandas tu Sarah, L dengan Kelly. So Sarah pun mati daripada kejadian tu. Memang sedih gila lah. L tak mampu nak teruskan hidup lah. Bayang kalau kawan baik kau mati kan, yang selalu ada dengan kau mati. Memang sedih. 3 tahun hidup dalam trauma. Dia macam tak boleh berada dalam public. Bila dia ada dalam public ramai-ramai, dia rasa macam penembakan tu boleh berlaku bila-bila je. Macam tiba-tiba ada orang serang dia, kalau bunyi benda jatuh pun dia macam, kau faham lah trauma macam mana kan. So 3 tahun. So bila 3 tahun tu, dia lepas pada 3 tahun ni, dia dah macam boleh cuba keluar. Dia nak pergi sekolah balik. Kawan-kawan dia yang lain, geng-geng dia yang survivors tu, yang tak kena tembak semua tu, dah macam nak masuk sekolah lah. Satu keputusan yang amat besar lah diorang buat. Sebab nak pergi sekolah tu kot. Sekolah tu tempat berlaku kejadian ni. Dan dia
memang trauma gila nak lalu dekat lorong yang kat tandas tu. Tempat di mana kawan dia kena tembak, berlaku penembakan tu. Lepas tu tiba-tiba bila dia dah move on, bukan move on lah, dia macam dah cuba untuk hidup seperti normal, tak berada dalam ketakutan. Tiba-tiba dia dapat tahu yang orang sebenarnya salah faham tentang apa yang berlaku sebenarnya. Okey, salah faham kenapa? Masa polis datang dekat berlaku tembakan semua tu, polis datang kat tandas tu semua, polis jumpa rantai cross yang Kristian tu. So rupanya ada seorang perempuan ni, nama dia, kenapa aku tak ingat nama watak siapa je Oh, Ashley. Weh, nama tu bukan L lah, Lee. Sorry guys, I tak ingat nama karakter tu. Okay, nama pada Audrey ni dia ada dekat sebenarnya Audrey tu dia ada kat luar tandas. Semasa dia kat luar tandas tu, dia kata dekat polis, dia dengar sebelum Sarah mati, Sarah ada beritahu macam macam kalau kita kan dalam Islam kan, macam kita mati demi agama. Faham tak? Macam kita ada keluarkan kata-kata yang macam Islam yang tu macam mana? Kau tak ingat Tuhan ke? Macam tu. Kau tak ingat Tuhan ke kau buat macam ni? Lepas tu yang penembak tu kata Tuhan pun tak kisah pasal aku. Kenapa Tuhan nak kisah pasal kau? Macam tu lah. So lepas tu Audrey kata dia dengar Sarah kata dia rela mati, dia katalah Tuhan sentiasa bersama dengan aku, something like that lah. So viral lah benda tu dekat satu kampung, satu bandar dia orang tu viral pasal Sarah ni, seorang remaja perempuan yang mati, dan saat nak mati dia tu masih lagi dengan agama lah, macam tu lah. Sebab Sarah punya keluarga ni memang terkenal dengan keluarga yang selalu pergi church lah. Macam kuat agama lah, So Audrey ni bagi tahulah, sampaikan, nak kata viral, sampaikan dekat church. Setiap kali macam ada dia punya pendeta korang panggil, dia punya pendeta yang nak cakap-cakap dekat church tu selalu bercerita pasal Sarah ni. Dia kata Sarah ni sebagai contoh macam ni. Sampailah sekarang ni mak ayah Sarah nak keluarkan buku pasal Sarah. Nak kata betapa macam beri kesan lah kepada orang lah, macam nak kata pasal agama dia kan. So Lee yang ada dekat tempat kejadian tu, dia kata macam, sejak bila Sarah kata macam tu? Lepas tu ada kat tempat kejadian jumpa yang aku kata rantai cross tu kan, dengan ada rantai crossnya yang macam nak kata kuat agama lah kan. So Abdul kata tu rantai Sarah. Padahal Lee sebagai kawan baik Sarah, macam dia pelik lah. Kenapa? Sejak bila Sarah ada pakai rantai cross ni? Sejak bila Sarah ada kata macam ni? Sebab dia yang ada dekat tempat kejadian tu. So cerita ni tak boleh lah bagi tahu semua. So kalau nak baca, dapatkan dekat Popular Bookstore ataupun kalau search dekat online bookstore. So cerita ni nak mengisahkan perjalanan Lee nak bagi tahu apa terjadi sebenarnya. Kalau tu bukan rantai Sarah, kalau tu bukan Sarah yang cakap, siapa sebenarnya yang Audrey dengar? Macam mana Lee nak betulkan satu bandar ni kot memperagungkan kisah Sarah sebagai seorang remaja yang mati demi agama macam tu. So macam mana Lee ni nak bagi tahu, nak betulkan semua orang, nak berhentikan parents Sarah daripada keluarkan buku mengenai Sarah yang tak betul. Tak betul ke cerita tu? Macam tu lah. So menarik gila lah cerita ni. Oh my god. So cerita so macam tu dah cerita dia. Akhir sekali macam mana perjalanan Lee ni lah, dia nak memperbetulkan. Sebab tu dah tajuk dia That's Not What Happened by Cody Kaplinger ni, penulis novel terkenal lah. Dia terkenal dengan buku Daft. Mana buku Daft aku? Kat sana. Aku tengah baca. Buku Daft tu popular. Nanti next video aku review lepas aku habis baca. Okay, itulah cerita dia. Okay, next book we have It Only Happens in the Movie. Cerita ni
cerita percintaan lah. It's about romantic book. Pasal perempuan ni nama dia nama dia apa nama dia Audrey. Sama lah. Nama dia Audrey. Perempuan ni heroine dalam cerita ni, nama dia Audrey. Lelaki tu nama Harry. So kenapa it's not happen in it only happen in the movie? Sebabkan cerita ni mengisahkan Audrey ni seorang perempuan yang dia tak percaya pada cinta. Dia macam trauma lah sebab dia baru break up dengan dia punya boyfriend. And then keluarga dia, mak ayah dia cerai. Ayah dia yang dulu selalu cerita pasal romantic sweetnya ayah dia dengan mak dia, end up sekali pilih perempuan lain, dan ayah dia dah ada keluarga baru lah, maksudnya sampai ayah dia nak jual rumah. Mak dia distress tau. Mak dia jadi macam tiba-tiba mengamuk macam itulah sebab sebab ayah dia tinggalkan mak dia kan. So dia tak percaya pada cinta. So apa yang dia tengok dalam dia ni adalah peminat movie. Dia suka tengok lagi-lagi cerita romantic movie. So bila dia tengok romantic movie, selepas kejadian dia putus dengan boyfriend dia, lepas apa yang berlaku pada keluarga dia, dia percaya semua benda tu hanya berlaku dalam movie je. Dalam real life ada ke perempuan suddenly kau laga perempuan tu jumpa cinta pandangan pertama? Oh my god. Macam tu lah. So dia tak percaya. Suddenly satu hari ni dia jumpa dengan Harry. Harry ni handsome lah. Kalau dalam buku ni dia kata Harry ni handsome apa semua. Dan Harry ni dia suka flirt dengan perempuan. Setiap kali jumpa perempuan pun tak suka-suka dengan dia kan. Dia macam bad boy macam tu lah. So macam klise lah apa benda yang Harry ni nak dekat Audrey ni. So setiap benda apa yang Harry buat macam klise. Semuanya dalam movie, semuanya macam klise. Dan Harry ni kan suka flirt dengan perempuan. So setiap kali macam dia nak try dekat Audrey macam ni mesti dah pernah buat dekat perempuan lain kan. Macam dia kan tak suka benda tu kan. Macam tu lah. So cerita ni mengisahkan macam mana si Audrey ni, seorang perempuan yang trauma dengan cinta, yang tak percaya apa yang dalam romantic movie boleh berlaku dalam hidup. Dia tak percaya macam mana dia boleh jatuh cinta dengan Harry, dan sekali boleh bertahan ke diorang punya relationship tu. Macam tu. So macam itulah cerita dia. So best lah sebab perempuan ni macam dia macam cerita ni macam memberitahu realistik lah. Apa benda yang kau tengok dalam drama, dari Korean drama tak berlaku real life. No. Tengok boleh, percaya jangan. Samalah dengan Audrey ni. Okay. So itulah 2 buku yang aku review hari ni. Satu That's Not What Happened, and second one is It's Not It Only Happened in the Movie. So dua-dua best. First ni aku bagi 8.5 per 10. 8.5 per 10. Sebab kan cerita ni kan dia macam nak bagi tahu kisah Lee ni, nak bagi tahu kan. So kejap-kejap dalam present, kejap-kejap dalam past. So macam kadang-kadang ni yang masa kejadian. Macam tu lah. So tebal dalam ni lah yang buku yang ambil aku masa setahun nak membaca. So 8.5. This one 8. Kenapa 8? I can't tell to you guys why I give it 8 out of 10. Sebab rahsia. Kalau you baca you tahulah kenapa 8. Tapi best gila. Cuma baca. Habis I boleh kata best. Kalau tak best I bagi bawah 5. Don't worry. Best gila lah, tak menyesal dah baca buku ni. Janganlah korang, I tak nak bagi tahu sebab kalau I bagi tahu nanti reveal lah dalam cerita ni. So nak baca boleh. Tapi for your information, buku ni adalah bukan buku I. Ni adalah my friend punya buku daripada kawan college masa SEM 1. Dia bawa banyak gila buku. Lepas tu I tak sempat nak baca langsung pasal satu buku aku baru tak terbaca. Saka buku yang dia bawa banyak tu. So masa cuti habis final exam tu, I bagi tahulah dia I nak pinjam satu buku yang dia recommend I nak for me nak baca. So dia berkata ambil buku ni. So tak terpulangkan dah lagi buku ni
Sebab sem 2 kat rumah, sem 3 kat rumah. So sem 4 ni kot InsyaAllah balik boleh. So I will give it to tapi kalau dos yang nak, boleh cari kat kedai buku. Tapi I macam tengok buku ni macam buku lama je. Tapi kalau tak ada, nak tahu kisah apa yang berlaku kepada Haldrin Airi, do inform me, okay? I will cerita-cerita dekat you. I will let you know. So aku rasa tu je video untuk kali ni, iaitu review 2 book, iaitu That's Not What Happened dengan It's Only Happened in the Movie. Memang best lah. Thank you for watching my video. Lepas ni ada, insyaAllah adalah video-video yang aku akan buat. Aku dah ada dah macam nak buat video tu. So stay tuned. And if you guys have any ideas for me to make video on YouTube, you let me know. Sebab yelah, kesentukan idea ni nak buat video apa sebenarnya ni. Sebab plus I don't have enough time to record it. Kau faham tak? Kalau nak record tu kena siap-siap, kena pakai tudung. Faham tak? So after this mungkin ada lagi video review book. Kalau korang ada buku-buku nak recommend for me, do let me know. Bagi tahu I nak beli kat mana, apa semua. For this book I beli kat Popular Bookstore. Yang ni for my friend. Lepas tu ada sekarang ni I tengah baca buku. Ada 2 buku baru. InsyaAllah lah hujung bulan ni, sekarang dah hujung bulan 3, hujung bulan 4, I will make another video of book review. So I think that's all from me. Thank you for watching my video till the end. That's all. Yeah, thank you. Bye.